Lambang kesungguhan, lambang kesetiaan, lambang jiwa guru yang ada dalam diri mereka sanggup hadir di dalam perjumpaan perayaan Hari Guru kita pada hari ini. Terima kasih saya ucapkan kepada semua 15 orang mantan yang sudi hadir dalam majlis kita pada pagi ini. Seterusnya saya juga mengucapkan terima kasih kepada penolong-penolong kanan, guru-guru kanan, guru-guru dan ahli jawatankuasa yang telah pun menjayakan Hari Guru kita pada hari ini. Tidak ketinggalan juga terima kasih saya ucapkan kepada 4 orang sukarelawan daripada Northern Quadcopter Club yang hari ini hadir untuk sama-sama meraihkan Hari Guru kita dan mendokumentkan perayaan kita pada hari ini melalui drone mereka. Jadi hari ini kita lihat drone mereka telah pun merakamkan detik-detik bersejarah, dan hari ini kita dapat melihat, nanti kita akan dapat melihat view daripada atas Sekolah Menengah Kebangsaan Khair Johari ini. Dan malam bagi murid-murid kita kemarin yang telah membuat rehearsal untuk menunjukkan keupayaan mereka mengendalikan drone pada hari ini dan gimmick pelancaran pada hari ini, kerana kemarin berlaku kemalangan drone di sekolah kita. Jadi drone yang dibawa oleh murid kemarin dalam rehearsal telah jatuh, terhempas, tetapi tidak melibatkan kehilangan nyawa. Itu adalah teknologi yang digunakan, dan drone ini adalah salah satu daripada elemen kecanggihan teknologi yang telah pun digunakan di negara-negara maju. Dan kita Sekolah Menengah Kebangsaan Khair Johari insya-Allah selepas perayaan Hari Guru akan memanggil Northern Quadcopter ini dan ahli-ahli dia untuk mengajar, menunjuk ajar murid-murid kita yang berminat dalam teknologi pembinaan drone ini. Tuan-tuan dan puan-puan, guru-guru serta anak-anak pelajar Khair Johari sekalian, sambutan Hari Guru tahun ini bertemakan Guru Pembina Negara Bangsa. Saya sempat merujuk beberapa penulisan berkenaan dengan pembinaan negara, dan antara yang saya ambil adalah apa yang ditulis oleh Marina Ottaway. Marina Ottaway ni menggariskan 9 cara untuk membina sesebuah negara. Dan ke-9 cara ini memang dah berlaku di dalam sejarah kewujudan negara-negara di dunia ini. Dan saya tidak nak memperkatakan tentang 9 cara perwujudan negara itu, tetapi tema kita pada hari ini adalah berkenaan dengan pengisian negara yang dibina itu. Di negara Malaysia, proses membina warga negara untuk seterusnya mentadbir negara kita ini telah pun didokumentkan di dalam satu dokumen yang dinamakan Pelan Pembangunan Pendidikan Negara
2013 sehingga 2025. Semua guru di dalam negara Malaysia, termasuklah di Sekolah Menengah Kebangsaan Khairi Johari ini, tertakluk kepada usaha-usaha untuk menjayakan pelan pembangunan pendidikan Malaysia ini. Dan untuk tahun 2016 ini, pelan pembangunan negara kita telah pun memasuki gelombang yang kedua yang disebut oleh KPPM tadi. Dan dalam gelombang yang kedua ini, kita punya kerajaan punya matlamat adalah untuk memacu peningkatan dan penambahbaikan terhadap sistem pendidikan negara kita. Dan antara penambahbaikan itu adalah apa yang disebut juga tadi, melalui pengenalan satu program, satu dasar baru, apa yang disebut sebagai kurikulum standard sekolah menengah yang akan mula dilaksanakan secara agresif pada tahun 2017, iaitu tahun hadapan. Dan insya-Allah negara kita pada tahun 2025, iaitu di akhir pelan pembangunan pendidikan Malaysia ini, akan melahirkan warga negara ataupun akan melahirkan murid yang berupaya untuk berfikir secara aras tinggi ataupun apa yang dinamakan sebagai HOTS. Tidak lagi berfikir secara LOTS, LOTS. Jadi murid-murid warga negara yang bakal dilahirkan juga menjelang tahun 2025 nanti adalah murid-murid yang berpengetahuan tinggi. Banyak ilmu yang akan kamu dapat setelah mengikuti sistem ataupun pelan pembangunan yang dirangka ini. Kerajaan juga berharap supaya murid-murid yang lahir daripada pelan pembangunan ini akan mahir memimpin. Macam tadi kita dengar ucapan daripada ketua pelajar kita. Dan kemahiran memimpin ini boleh dipupuk semasa kamu bersekolah dalam kegiatan-kegiatan kurikulum, ko-kurikulum dan sukan serta permainan. Murid-murid juga diharapkan akan mempunyai kemahiran dui bahasa. Dan untuk tahun 2017, Sekolah Menengah Kebangsaan Khairi Johari telah dipilih sebagai salah sebuah sekolah yang akan melaksanakan program Dual Language Program, iaitu program dui bahasa bermula tingkatan 1. Ini adalah kelangsungan daripada pendidikan di sekolah rendah. Samping itu, kerajaan juga mengharapkan supaya murid-murid yang lahir menjadi warga negara dan pemimpin masa depan mempunyai etika dan kerohanian yang tinggi dalam diri masing-masing semasa menguruskan negara pada masa depan. Kita tak mahu murid-murid atau warga negara yang pandai tetapi tidak ada unsur-unsur etika kerja yang baik, tidak ada pegangan kerohanian yang tinggi dan mantap dalam urusan harian. Dan akhir sekali, murid-murid warga negara yang bakal muncul nanti hasil daripada pelan pembangunan pendidikan negara diharapkan mempunyai satu semangat patriotisme yang tinggi untuk membina, menjaga negara Malaysia yang kita cintai ini. Tuan-tuan, cikgu-cikgu serta murid-murid yang saya kasihi sekalian,
Satu rujukan yang saya buat yang ditulis oleh Francis Fukuyama pada tahun 1992. Francis Fukuyama ini menulis bahawa sesebuah negara wujud oleh kerana ada rakyatnya. Macam negara kita lah, wujud kerana ada kita. Dan rakyat di dalam sesebuah negara itu dibentuk oleh gurunya. Itu yang saya kata selama 1 jam tadi kita gagal. Sesebuah negara yang mempunyai guru yang korup, guru yang bermasalah, adalah negara yang berada di ambang bahaya. Maknanya, sekiranya sesebuah negara mempunyai guru-guru yang kurang berkualiti, maka negara itu seolah-olah berada di dalam ambang bahaya, di ambang keruntuhan sesebuah negara yang telah pun dibina. Dan Francis Fukuyama juga memberikan contoh bagaimana sesebuah negara itu dibina dan juga bagaimana komponen sesebuah negara itu diurus dengan baik untuk menentukan sesebuah negara itu dapat terus hidup dan berada di dalam keadaan yang baik. Fukuyama memberi contoh di negara Nigeria. Nigeria ini adalah sebuah negara yang hidup dengan keadaan rakyatnya berpuak-puak. Dan rakyat yang berpuak-puak ini pula sering bersengketa hingga menyebabkan negara itu tidak berada di dalam keadaan yang stabil dan menyebabkan negara itu mundur. Manakala oposit berlawan daripada negara Nigeria tadi, Fukuyama memberikan contoh Amerika Syarikat, sebuah negara yang mempunyai penduduk yang macam-macam identitinya, ada pendatang dan sebagainya, tetapi mereka ini negara maju. Kerana apa? Kerana mereka mempunyai satu idea yang dikongsi bersama. Pemimpin-pemimpin negara dia berjaya memberikan idea, dan idea itu dikongsi bersama oleh rakyat dia, sehingga akhirnya menyebabkan negara Amerika ini berjaya mencapai kemajuan akibat daripada sistem pendidikan negara dia yang berkongsi idea pemimpin untuk kelangsungan pembinaan negara bangsa dia. Manakala Fukuyama juga telah memberikan contoh hasil daripada analisis dia apabila tamatnya Perang Dingin antara blok komunis dan blok kapitalis. Contoh yang diberikan adalah berkenaan dengan post-Soviet Union. Apabila tamatnya Perang Dingin, sekarang ini apa yang berlaku di dalam negara Rusia adalah apa yang disebut sebagai Small Russia. Small Russia ini dibentuk oleh kerajaan baru dia dalam usaha membina negara bangsa dia ke arah memfokuskan rakyatnya, apa yang disebut sebagai focus on home. Maknanya negara Rusia sekarang sedang membangunkan rakyat dia berdasarkan kepada isi rumah yang ada di dalam negara Rusia itu. Dan mereka tidak lagi mengamalkan
pemerintahan berdasarkan apa yang disebut sini, saya tak reti nak terjemah. Dia kata Rusia sekarang telah pun stop spending manpower and treasure in the other place. Maknanya mereka berhentilah duk kacau-kacau orang, dia punya sumber dan sebagainya. Dia tak mau dah keluar. Dia nak satukan untuk membangunkan negara bangsa dia. Jadi anak-anak pelajar sekalian, kata seorang lagi penulis yang sempat saya baca, penulis ni kata, saya tak sempat nak ambil dia punya nama. Penulis ini kata, kita hendaklah belajar daripada sejarah pembangunan negara-negara, sejarah perkembangan negara-negara yang ada di dunia ini. Kerana kata penulis ini, sejarah tidak akan berubah akibat daripada tekanan-tekanan yang lain, tetapi sejarah akan berubah akibat daripada tekanan manusia. Jadi oleh itu anak-anak pelajar sekalian, saya mengharapkan supaya anak-anak pelajar di Sekolah Menengah Kebangsaan Khair Johari ini saya menyeru kepada semua guru Sekolah Menengah Kebangsaan Khair Johari supaya menghayati tema Hari Guru pada tahun ini, iaitu betapa besarnya peranan para guru dalam usaha mendidik anak-anak yang pelbagai ini, untuk kita tinggalkan mereka satu ketika nanti bagi menguruskan negara Malaysia yang kita cintai ini. Harap supaya guru-guru kreatif dalam usaha mendidik anak-anak bangsa ini, seperti mana kreatifnya kita pada hari ini. Kreatifnya Jawatankuasa hias pentas pada hari ini. Saya tengok pokok bunga dua di belakang ni, hari-hari dia duduk depan tandas. Tetapi oleh kerana kreatifnya Jawatankuasa yang menguruskan pentas ini, dengan adanya ribbon, adanya kad ucapan diletak di atas pentas yang ada kapet, nampak eksklusif pokok bunga tu. Besok dia akan tinggal dogoi balik, duduk tunggu tandas mula. Saya nampak ada batu-batu jalan yang mengiringi di sekeliling pasu bunga, yang diletakkan dengan tujuan yang khusus untuk mencantikkan, dan memang cantik. Sedangkan batu ini sekejap lagi dia akan berada di tempat dia dan tidak ada siapa pun yang akan tengok dia, dan malah dilanggak lenggek, diberak dan sebagainya. Ini adalah unsur kreativiti, dan kreativiti inilah yang diperlukan dalam usaha kita mendidik anak-anak bangsa kita, dalam usaha mendidik generasi Z, generasi Y yang jauh ke depan dalam bidang teknologi. Jadi saya harapkan juga guru-guru Sekolah Menengah Khair Johari supaya sentiasa up to date dengan kemajuan teknologi, sejajar dengan perkembangan teknologi yang dialami oleh anak-anak generasi X dan generasi Y serta generasi Z pada masa akan datang. Guru-guru sekalian, saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat Hari Guru kepada semua guru Sekolah Menengah Kebangsaan Khair Johari, dan mendoakan semoga semua guru Sekolah Menengah Kebangsaan Khair Johari dan ahli keluarga mereka sentiasa berada di dalam keadaan kesihatan yang baik, kesejahteraan yang baik, untuk memberikan perkhidmatan yang terbaik kepada anak-anak didik kita di Sekolah Menengah Kebangsaan Khair Johari ini, dalam usaha kita untuk membawa Sekolah Menengah Kebangsaan Khair Johari ke arah sekolah kluster kecemerlangan dan sekolah abad 21.
dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, saya merasmikan sambutan Hari Guru Sekolah Menengah Kebangsaan Kejuari bagi tahun 2016. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.